Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam kuliah Sejarah Kesusastraan Melayu Moden, kuliah 8 iaitu cerpen. So kita sudah masuk minggu ke berapa ni? Minggu 9, 10, 11? Okay, so saya harap anda terus fokus dalam memastikan segala tugasan, assignment anda disiapkan. Ya, assignment individu, assignment kumpulan. So fokus ya. So hari ini kita nak bercerita berkaitan dengan cerpen. Minggu lalu kita dah bercerita tentang puisi ataupun sajak, iaitu sastra Melayu moden. Hari ini kita nak cerita pasal cerpen. Pembahagian perbincangan ini kita akan lihat sebelum perang dan selepas perang, itu zaman pendudukan Jepun, dan juga selepas perang dunia kedua. Sama seperti puisi dahulu, kita juga telah melihat ataupun menyentuh sedikit perkembangan puisi sebelum zaman perang Jepun, ya, dan juga selepas perang Jepun. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penulisan puisi, cerpen dan novel? Saya pernah nyatakan sebelum ini bagaimana perkembangan sastra Melayu tradisional ataupun klasik, di mana masyarakat ketika itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Semua cerita-cerita disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian masyarakat pandai menulis, pandai membaca, maka bermulalah buku-buku cerita yang ditulis, cerita semakin panjang, ya. Berlaku industri perbukuan pada sastra Melayu moden, penerbitan-penerbitan majalah. Contohnya pada tahun 1920-an 30-an ada 34 jenis akhbar terbit di Semenanjung. Ini telah menyebabkan perkembangan penulisan puisi. Ramai yang mula menjadi penulis, cuba menghantar karya-karya mereka untuk diterbitkan. So isi kandungan kebanyakan jenis akhbar ataupun majalah yang tulis itu berkaitan dengan rencana politik, kehidupan sosial ekonomi orang Melayu ketika itu. Apabila golongan-golongan seperti golongan guru, anak-anak muda yang belajar di luar negara, ya, kembali ke Malaysia, ya, melalui golongan-golongan muda, golongan-golongan yang memasuki institusi perguruan, ya, Sultan Tanjung Malim contohnya, mereka mula sedar tentang apa yang berlaku dalam masyarakat mereka. Mereka rasa terpanggil untuk menulis karya-karya ataupun rencana-rencana berkaitan dengan sosio budaya, ekonomi dan politik masyarakat ketika itu. So kebanyakan akhbar-akhbar itu menyiarkan karya sastra jugalah, seperti puisi, cerpen dan novel. Ini adalah antara akhbar-akhbar yang popular ketika zaman tahun 20-an dan 30-an, iaitu antaranya Warta Majlis, Majlis Warta Malaya, Warta Ahad dan Warta Jenaka. So akhbar dan majalah hiburan muncul selepas perang antara tahun 1945. Ini antara majalah-majalah hiburan ketika itu apabila berlaku perkembangan industri perfilman di Singapura. Satu zaman, the golden era of Malay film production di Singapura. Banyak majalah-majalah akhbar dan majalah hiburan, sepertinya majalah hiburan bulanan seperti filem raya, hiburan, ya, fashion, mutiara, hiburan cerita, bintang raya, utusan filem dan sports. So majalah Bintang ini adalah di bawah kelolaan P. Ramlee, tapi ada rakan-rakan beliau yang mengendalikannya. So dalam majalah-majalah hiburan ni, dia bukan saja berkaitan dengan rencana ringan atau kisah filem, tapi mereka juga turut memuatkan karya-karya kreatif, penulisan seperti cerpen dan sajak. Penulis dalam majalah hiburan ni antara yang terkenal adalah Isa Haji Muhammad ataupun Pak Sako, ya, dan juga Rahim Kajai dalam Warta Jenaka. So ada Ahmad Said, Abdullah Hussein, Rosmera, Jimmy Asmara dan Asmera dalam majalah remaja, Syukur Harun dan Iyas Amin dalam gelanggang filem. So ini adalah penulis yang biasa yang sangat terkenal ketika zaman itu yang menulis untuk Warta Jenaka, remaja dan gelanggang filem. Pengarang 1930-an seperti Abdul Rahim Kajai ini memang sangat terkenal. Beliau ni adalah bapa wartawan ketika itu, dan dianggap sebagai bapa kewartawanan Melayu moden, yang telah mengendalikan surat khabar ataupun akhbar utusan Melayu serta berita Malay ketika zaman Jepun dahulu. Sehingga kan di college di UKM ada satu nama college, nama dia College Rahim Kajai. Majalah Al-Imam ni adalah Syekh Al-Hadi. Kita tahu dia adalah golongan muda yang kembali daripada negara Arab, lepas tu balik semula ke sini dan dibuat majalah Al-Imam yang mengutarakan persoalan-persoalan tentang politik, tentang ekonomi, sosio budaya masyarakat ketika itu. Kemudian kita ada editor akhbar Lembaga Melayu, iaitu Muhammad Yunus Abdullah yang merupakan pengarang. Lepas tu kita ada seorang ahli politik yang sangat terkenal, dia merupakan pengarang Lembaga Malaya dan Harian Lembaga, iaitu On Jaafar.
Seterusnya majalah Imam, memang ketika itu kita tahu golongan muda, golongan tua boleh baca siapakah golongan muda, golongan tua. Yang golongan muda ni mereka yang kembali dari negara-negara Arab yang belajar melanjutkan pengajian di mereka di sana dan mereka kembali. So ada majalah Imam yang dikendalikan oleh 3 orang tokoh ya, iaitu Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Tahir dan Syekh Al-Hadi. So ini rencana-rencana yang mereka tulis banyak mengandung unsur-unsur Islam dan semangat kebangsaan. So ditutup kerana tekanan kaum tua. Biasalah bila ada golongan muda, ada golongan tua yang melihat golongan muda ini sangat, mungkin bagi mereka sangat ekstrim, ya, tidak sesuai dengan norma-norma yang dipegang golongan lama. So mereka push, mereka pressure dan akhirnya majalah Imam ditutup kerana pressure daripada golongan kaum. Munculnya golongan guru-guru ya yang banyak belajar di institusi perguruan Sultan Idris menyebabkan majalah guru mula diterbitkan oleh pada tahun 1924 oleh Kesatuan Guru-Guru Melayu Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. So rencana mereka tentang pengetahuan dan pendidikan dia sesuai dengan profession mereka sebagai seorang guru yang banyak melihat kepada unsur-unsur pendidikan dan mereka ni lebih terdedah dengan pengalaman-pengalaman ketika belajar dan mereka ni banyak menulis rencana dan juga menulis karya-karya kreatif seperti karya-karya sajak. Seterusnya majalah pengasuh yang mula terbit pada 1918 iaitu 1938 majalah pengasuh diselenggarakan oleh Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Tengok macam bagaimana Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan juga popular dengan majalah pengasuh dia. So dia majalah ini adalah rival kepada majalah Al-Imam tadi itulah sebab banyak fahaman-fahaman tua atau kaum tua yang bersifat konservatif. So ada berlaku pertentangan pendapat antara dua golongan iaitu golongan muda dan golongan tua. Kita lihat ciri-ciri akhbar. Jumlah akhbar ketika zaman 20-an 30-an itu sangat terbatas walaupun sudah ada golongan yang pandai membaca, pandai menulis, berpendidikan, namun golongan itu tidak ramai. Ya, di kampung-kampung masih ramai yang tidak pandai membaca ya. Jadi jumlah akhbar dia cetakan dia agak terbatas dan pembacanya agak terhad. So berita yang dimuatkan juga sedikit dan bersifat setempat. Ya, ada banyak berita-berita luar negara yang mereka translate, mereka terjemahkan ya, mereka masukkan sebab tidak ramai wartawan ketika itu yang mencari berita sebab mereka tidak boleh hubungan antara faktor demografik itu, geografik itu menyebabkan mereka tidak dapat mencari berita-berita yang daripada luar kawasan. Kebanyakan penerbitan diusahakan oleh hartawan Islam yang bukan Melayu. Bukan Melayu maksudnya kebanyakannya golongan-golongan DKK, darah keturunan Arab dan darah keturunan Keling ya ketika itu, orang-orang Islam yang datang dari yang ada darah Arab dan darah India. So, ruangan diisi oleh rencana khas dan surat pembaca. So, ada juga pembaca-pembaca yang hantar surat untuk disiarkan dalam surat khabar ini. So, kita lihat apakah cerpen. Semester lepas saya mengajar cerpen. Saya mengambil kursus daripada Prof. Loh. Semester depan mungkin Dr. Loh, Prof. Loh akan mengajar semula ya untuk pelajar-pelajar tahun 2. So, kita tengok secara keseluruhan ya, cerpen ini adalah cerita pendek. InsyaAllah nanti bila pada semester akan datang, pada masa tahun 2, siapa yang mengambil meja penulisan, anda akan belajar lagi tentang teknik-teknik penulisan cerpen. Apakah itu cerpen, bagaimana struktur dia, ya, tema, cerita dan sebagainya. Tapi untuk kursus sejarah sastra Melayu ni, untuk sastra Melayu moden ni, kita lihat secara ringkas sejarah dan definisi saja. So, cerpen ini walaupun dalam cerita pendek, ada juga yang panjang. Dia belum cukup dikategorikan sebagai cerpen. Sekarang ni cerpen dah pendek lah. Tapi dahulunya, The Old Man and the Sea, Ernest Hemingway pada 1991 itu dianggap sebagai cerpen. Walaupun dia panjang seperti novel. So bentuk lain cerpen yang saya ajar biasanya adalah flash fiction ataupun microfiction atau dikenal sebagai cerita imbasan. Kenapa saya ajar, saya tumpukan kepada cerita imbasan ni sebab kita tahu perkembangan teknologi menyebabkan kita ada media sosial, kita ada WhatsApp, kita boleh bercerita dalam yang lebih ringkas sebab masyarakat sekarang tidak ramai yang suka membaca cerita yang panjang ya. Jadi kalau panjang susah kita nak masukkan dalam WhatsApp ataupun dalam media-media sosial. Jadi saya lebih suka mengajar bentuk-bentuk cerpen yang lebih mudah namun dia sangat bermakna iaitu cerita imbasan. Jumlah halaman dia 1 hingga 5 halaman saja. Ceritanya pendek dan sangat pendek. So kalau cerpen konvensional ya dia 12 hingga 15 halaman bertaip 2 langkau. Dia 2000 hingga 3000 patah perkataan. Tapi kalau cerpen yang cerita imbasan tu dia pendek saja. You bayangkanlah kalau 300 dia cuma mungkin dalam 1000 sahaja.
Okey, sejarah penulisan cerpen. Di Malaysia, Tanah Melayu bidang agak baru ketika itu. Ya. Ketika zaman tahun 20-an, 30-an, dia sangat baru. Dan dipelopori oleh Rahim Kajai lah, bapa wartawan tadi tu. Dia seorang pengarang di tulisan Melayu dan berita Malay. Seorang yang pandai berbahasa Inggeris, ya. Seorang editor, seorang wartawan, seorang penulis. Dia banyak mengajar wartawan-wartawan muda seperti Samad apa ni, bukan Samad Said. Seorang lagi pemberita iaitu Pak Samad Ismail. Pak Samad Ismail. Ya, Pak Samad Ismail. Okey, pelopor lain yang menulis cerpen ketika itu adalah Ishak Haji Muhammad, Pak Sakur dan Samsudin Salim. Cerpen-cerpen terawal ketika itu sebabkan mereka yang menulis ini mereka berpendidikan, mendapat pendidikan daripada luar negara, negara Arab. So mereka banyak terpengaruh dengan cerpen-cerpen negara-negara di negara tersebut. So mereka mendapat pendidikan di Mesir. So banyak cerpen yang bersifat saduran atau punya unsur-unsur luar. So antara penulis seperti Syekh Al-Hadi tadilah golongan muda ni. So namun Syekh Al-Hadi ni walaupun dia tulis cerpen tapi dia lebih dikenali sebagai penulis novel Melayu yang pertama. Ada orang menyatakan bahawa cerpen Kecelakaan Pemalas tulisan Nur bin Ibrahim merupakan cerpen Melayu pertama yang disiarkan. Ia dimuatkan ataupun disiarkan dalam majalah Pengasuh. Ya, jilid 2 bilangan 40 pada tahun 1920. So Kecelakaan Pemalas ini dianggap sebagai cerpen Melayu pertama. So mengandungi banyak unsur-unsur pengaruh daripada Eropah dan Timur Tengah. Panjang dia cuma 760 perkataan saja. Kalau satu halaman ada lebih kurang 300, so nanti maknanya dalam 2 muka surat, 3 muka surat saja. Kebanyakan tema dan ciri-ciri cerpen ketika itu banyak mengutarakan persoalan moral, kebebasan sosial, persoalan pelajaran, pendidikan, ya, nasionalisme ataupun nasionalisme, semangat cintakan tanah air, berkaitan dengan ekonomi, apa yang berlaku, ya, bagaimana rakyat hidup susah, patut bangkit, bangun, ya. Ada yang juga bersifat pengembaraan dan detektif, ada juga cerita lucu dan jenaka, ya, yang mana unsur-unsur ni yang kita pernah nyatakan dia ada dalam sastra-sastra klasik dahulu seperti cerita jenaka. Ciri-ciri cerpen. Cerpen zaman-zaman tu bersifat didaktik. Ya, didaktik ini bersifat mengajar, ya, mendidik. Penyampaian dia berkhutbah. Dia panjang. Panjang maksudnya dialog dia tu seperti membaca khutbah lah. Kalau dalam Islam, dia macam kita mengingatkan orang lain melalui dialog yang panjang. Dia memaparkan idealisme penulisnya. Bukan karakter itu yang bercakap sebenarnya. Walaupun karakter itu ditulis oleh penulis, dicipta oleh penulis, namun sebenarnya karakter itu hanyalah vehicle ataupun alat kepada penulis untuk reflect diri dia sendiri. So karakter itu akan menyampaikan dialog, bercakap, ya, dia mewakili penulis itu sendiri. Sebab itu penulis itu macam membebel sedikit kadang-kala. So persoalan moral dia biasanya merangkumi atau mengisahkan kebaikan, perbudi bahasa, sikap sabar, murah hati, jujur, kesetiaan, kehidupan masyarakat tempatan, keruntuhan akhlak, kepincangan sosial, pengaruh barat dan sebagainya. Contoh cerpen-cerpen tersebut ditulis oleh Yusuf Adil iaitu Menyelam di Lautan Percintaan, Hantu Judi atau Isteri yang Berbakti Salah Sendiri. So dia banyak kisah-kisah masyarakat, ya, kisah-kisah masyarakat. Kita tahu pada tahun 20-an 30-an dahulu sosial tu masih lagi penting, nasionalisme masih lagi ni sebab masa tu kita hidup sangat selesa, ya. Sangat selesa maksudnya makan pakai sederhana pun cukup, tidak ada masalah sebab di kampung kita boleh pergi ke sungai, kita tanam padi, kita makan, so hidup semua sangat selesa. Jadi dia mempengaruhi karya-karya yang ditulis. Seterusnya adalah persoalan kebebasan sosial. Yang ini membicarakan idealisme masyarakat Melayu yang bertemu dengan pengaruh budaya barat. Ini kita tahu ada golongan muda dan golongan tua. Kadang-kadang kita tahu ketika tahun 20-an 30-an kemodenan telah mula menampakkan pengaruhnya di tanah Melayu. Ya. So kita lihat bagaimana orang masyarakat muda mula mempersoalkan tentang perkahwinan paksa, ya, tentang budaya-budaya lama yang berada di dalam masyarakat lama sebab tahun 20-an tu dianggap sebagai moden. So contoh jadi mereka akan mempersoalkan tentang nilai-nilai yang dikongsi ataupun yang dipegang oleh generasi lama. Contoh kahwin paksa. So ini yang terhasil melalui cerpen-cerpen tersebut. Antaranya seperti Tanggungan Muda, Kesedihan, Perkahwinan Paksa, tadi Merancang Pertemuan, Sampaikan Salam Kepadanya dan Kerana Ringgit Bercerai Kasih. So ada berkaitan dengan sosial.
ataupun hubungan antara ahli-ahli masyarakat tersebut. Seterusnya adalah persoalan pelajaran dan pendidikan. Ini muncul apabila banyak golongan muda, golongan-golongan terpelajar yang sedar tentang kepentingan pendidikan kepada bangsa, kepada negara. So ini telah dinyatakan dibuat oleh Muhammad Dahlan, maksud yang berpantang mati sebelum ajal, hindun seorang murid yang miskin, kisah anak-anak murid yang miskin, bagaimana nak berjaya, isteri yang berbahagia ataupun ibu yang berjasa. Persoalan nasionalisme sangat tengah hari sebenarnya memang ada sebab antaranya mereka mula rasa, ada penulis yang mula merasa tidak selesa berada di bawah penjajahan Inggeris. Mereka rasa kenapa hak tanah Melayu ini mesti dimonopoli oleh orang-orang Inggeris. Jadi mereka sangat benci dan anti penjajah, ya, yang menganaktirikan pribumi, sudah mula ada sedar tentang nasib bangsa yang tertindas dari bumi sendiri, ketidakpuasan hati terhadap penjajah dasar yang dilakukan oleh mereka, dan mereka rasa patut dinyatakan semangat itu melalui karya-karya cerpen. Ini dilakukan oleh Ishak Haji Muhammad yang mana telah mengasihkan rumah besar tiang sebatang oleh anak dibuat denak, anak Amin kepada Encik Amin, dan Encik Amin istana berembur, di sini kita bukannya orang dagang. So ini semua cerpen-cerpen yang ada kaitan dengan semangat nasionalisme dan semangat cinta tanah air. Orangnya tak lain tak bukan adalah Ishak Haji Muhammad ataupun Pak Sako yang banyak menulis tentang tema-tema yang begitu. Seterusnya, Ishak Haji Muhammad juga pernah bercerita tentang ekonomi. Kita tahu bila kesedaran tentang anti penjajah ni, kesedaran itu datang daripada kesedaran melihat anak-anak bangsa yang tertindas, yang dirasakan belum cukup maju dan sebagainya, yang masih ketinggalan. So, Ishak Haji Muhammad juga buat cerita berkaitan dengan persoalan ekonomi. Antaranya adalah cerpen seperti Perangkap ke Penjara, kemudian Luka Syurga, Dolly, Bidadari dari Shanghai, dan Cerita Awang Putat. Ini sangat menarik. Namun begitu, ada juga yang terpengaruh dengan novel-novel di barat. Di barat kita tahu banyak macam novel yang bercorak science fiction, pengembaraan dan sebagainya. So, penulis ini terdedah dengan novel-novel yang di luar negara dan mereka merasakan bahawa cerita-cerita yang bersifat pengembaraan detektif juga menarik. So, ada yang buat cerita-cerita pengembaraan, perjalanan manusia ke angkasa, kisah-kisah pengalaman negeri antara cerpennya lah. Panglima di Rimba, Terbang ke Bulan, Pelarian yang Dahsyat. So, bukan tidak ada ya cerita-cerita bercorak pengembaraan detektif. Dan kalau kita lihat sekarang ni pun disebabkan keselesaan kita dan ekonomi kita yang okey ya sebelum pandemik, kebanyakan novel-novel kita banyak novel-novel romantik ya. Kita kurang sikit bercerita tentang masalah-masalah ekonomi, sosioekonomi dan sebagainya. Seterusnya adalah persoalan ataupun tema yang bersifat kelucuan ataupun jenaka. Sifat perangai manusia yang menimbulkan kelucuan, kebodohan, macam cerita jenaka ni ada juga dihasilkan oleh penulis zaman dulu. Dia bertujuan untuk memberi hiburan lah, memang memberi hiburan, tapi pada masa sama juga dia menyindir, yang terselit sindiran-sindiran yang tajam. Contohnya cerpen bodoh mengena, tipuan yang hendak mengenyangkan perut dan menghilangkan dahaga, mengganggu kepala kerana penyakit. So ini cerpen-cerpen yang baca memang dia agak kelakar ya, ada unsur-unsur jenaka dan hiburan, namun pada masa sama dia menyindir. Sama fungsi dia macam cerita-cerita jenaka yang telah saya nyatakan sebelum ini. So saya harap anda baca buku-buku, cari lagi cerpen-cerpen ini ya. Baik, zaman Jepun. Kita tahu bahawa sama seperti puisi kita daripada sebelum Jepun, selepas masa Jepun dan selepas era peperangan Jepun. Ada banyak akhbar diterbitkan dan ketika itu kita tahu bahawa Jepun juga yakin dan percaya bahawa akhbar adalah medium untuk menyebarkan pengaruh. So mereka buat akhbar-akhbar ketika zaman Jepun seperti Matahari Memancar, Cermin Hidup, Suara Timur, Pancaran Matahari. Kita harus ingat matahari adalah lambang negara Jepun. Semangat Asia, Fajar Asia, Berita Malai. Jepun menerbitkan akhbar-akhbar ni, tapi banyak akhbar-akhbar ni dikendalikan oleh anak tempatan yang memang ada anti kepada British, dan mereka mula menghormati Jepun dan menjadikan Jepun sebagai satu perangsang untuk memerdekakan tanah Melayu. Tokoh cerpen seperti mana yang saya sebutkan tadi itu adalah Pak Sako ataupun Ishak Haji Muhammad. Dia merupakan tokoh cerpen yang patut kita kaji. Dia lahir pada 14 November 1981 dan meninggal pada 7 November 1991. Seorang nasionalis, semangat cinta tanah air sangat tinggi ya. So nama samarannya selain Pak Sako adalah Hantu Raya, Islah Kosan ketika zaman Jepun ya. Lepas tu Pandai Moden. Dia kenapa dia pandai moden? Sebab pandai moden ini dia nak mengubah tentang persepsi orang barat bahawa orang Melayu ni bodoh.
Ya, jadi dia buat pandai moden yang memang boleh berfikir dan boleh mengutarakan idea-idea yang bagus. So Pak Sako ni ataupun Isa Haji Muhammad ni telah menghasilkan tidak kurang daripada 23 buah cerpen pada waktu sebelum Perang Dunia Kedua. Maknanya banyak ketika itu, ya. Dengan dengan majalah yang tidak begitu banyak, dia banyak menghasilkan karya. Dia bersikap anti penjajah macam saya sebutkan tadi tu, rumah besar tiang sebatang. Maknanya kalau kita lihat rumah besar tiang sebatang ni, rumah besar tiang sebatang dia kukuh ataupun tidak kukuh. Bila-bila masa boleh runtuh. Itu satu pelambangan, satu sindiran yang cukup kuat daripada Isa Haji Muhammad. Dan dia seorang sangat berani. Dia keluar saja bila zaman Jepun, lagilah dia berani. Beliau dengan berani memperkatakan tentang orang putih sangat sombong dan kianat dalam akhbar Warta Ahad 7 Disember 1991. So memang orang-orang British dulu memang tahu Pak Sako ni dan mereka pernah, tak silap saya, dia pernah cuba menangkap dia. So seterusnya anak-anak dibuat denak anak Amin kepada Encik Amin dan Encik Aminah istana berebut, dan di sini kita bukannya orang dagang. Nak menunjukkan bahawa orang-orang Malaysia, orang Melayu sebenarnya bukannya orang dagang seperti orang putih cuba treat orang Melayu, ya. So ini yang dinyatakan oleh Isa Haji Muhammad melalui cerpennya. So ini Pak Sako, ya, 14 November 1991, seorang anak muda masa dia muda sangat berani sangat ni melawan penjajahan Inggeris melalui karya-karyanya. So penulis lain zaman Jepun adalah Sama Ismail. Sama Ismail ni adalah anak didik kepada Rahim Kajai, Abdullah Siddiq, Nazir Zainuddin, Kamil. Okey, cerpen selepas perang kita ada Christmas, Sama Said. Ini tokoh-tokoh yang telah dibahagikan mengikut kategori zaman, ya. Christmas, Sama Said, walaupun ada juga penulis ini yang menghasilkan cerpen ketika zaman-zaman sebelum tu, tapi mereka sangat terkenal selepas perang. So boleh baca lagi buku-buku berkaitan dengan perkembangan cerpen di tanah Melayu, tengok tema-tema dia supaya dengan melalui sejarah ni anda boleh tahu apakah tema-tema yang pernah dibuat dulu dan bagaimana kita memperbaiki lagi. Kalau kita dah dapatkan idea, kena tengok yang zaman dahulu punya. So tema selepas perang banyak nasionalisme diteruskan selepas Jepun, ya. Mereka masih lagi buat ni pasal peperangan, kisah-kisah jerit perip peperangan macam Ahmad Said, ya, ada buat ekonomi dan pendidikan. Kita pergi kepada tokoh-tokoh Christmas iaitu Kamaluddin Muhammad yang lahir pada 10 Jun 1922 di Bentong Pahang. Dia ni lahir di Kampung Ketari, Bentong Pahang. Pernah bertugas sebagai pegawai penerangan bagi Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM, dan pengarah Barisan Melayu di Singapura. So kita tahu PKMM ni siapa. Dia adalah antara parti-parti yang menanamkan semangat nasionalisme, bangkit menentang penjajahan. So pernah terlibat dalam penerbitan majalah Mastika yang sangat terkenal. Kalau dalam Facebook tu anda akan nampak bagaimana mereka buat parodi tentang kulit majalah Mastika. Siapa yang tak bagi keluar, mereka jadi mayat lah dan sebagainya. Itu Mastika. Mastika ni adalah majalah yang sangat terkenal, diterbitkan utusan Melayu ketika zaman dahulu, dan cerita-cerita dia dulu misteri, ya. Memang zaman-zaman tahun 80-an 90-an, Mastika ni satu majalah yang sangat terkenal, jualan sangat bagus. Selepas itu Christmas, Kamaluddin Muhammad ni yang pernah lahir di Bentong ni, dia berkhidmat dengan Warta Negara sehingga 1956. Beliau adalah salah seorang tokoh asas 50. Siapa tahu asas 50 yang mana golongan penulis pada asas 50 ini, dia menulis, bagi dia sastra adalah untuk masyarakat, untuk membangunkan semangat masyarakat, untuk membela masyarakat. Kemudian dia bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1956 dan meninggal dunia pada tahun 1992. So ini antara karya-karya Christmas yang saya nyatakan tadi. Dia adalah dikategorikan sebagai penulis lepas zaman perang Jepun, ya, iaitu Mekar dan Segar, Dua Zaman, Patah Tumbuh, Pertentangan, novel Pahlawan Rimba Malaya yang sangat terkenal, Korban Kesucian, Anak Tiwangsa, Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, Rimba Harapan, 1985. So ini antara karya Christmas. Bacalah karya-karya dia orang, walaupun bahasa dia mungkin bahasa yang yang mungkin anda tidak pernah yang berbeza sedikit sebab dia zaman dahulu, tapi ceritanya sangat menarik. Dan kalau kita pandai, masih banyak peristiwa tema-tema yang sangat sesuai dengan zaman kini. Ini dia Christmas Kamaluddin Muhammad 1922 hingga 1992. Kalau kita tengok berapa tahun dia lahir, makna 70 tahun dia meninggal, umur dia 70 tahun. Seterusnya pada tahun 1960-an kita ada penulis Syahnur Ahmad, Hasan Ali, Arinawati, Kasih Ahmad dan Salmi Manja.
So tahun 60-an kita berkaitan dengan tema kepincangan masyarakat. Dia adalah rentetan kepada zaman Jepun, zaman-zaman selepas kemerdekaan, ya. Bagaimana mereka rasakan tidak puas hati walaupun dah merdeka, tapi masih lagi banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi yang patut dibangkitkan melalui karya-karya kreatif. So dari segi teknik penceritaan dah makin bagus. Bahasanya sudah semakin bagus. So tahun 70-an kita terkenal Anwar Ridwan, masih ada sampai sekarang. Khadijah Hashim, dia sudah tidak banyak menulis. Fatimah Busu, Fahmi Kasim. So penulis ini yang masih aktif adalah Anwar Ridwan. So saya suka baca Anwar Ridwan sebab karya-karya dia tahun 70-an memang sangat dekat dengan apa yang berlaku sekarang, ya. Dengan ni ada banyak benda yang sebenarnya kalau kita lihat sangat sesuai dengan zaman sekarang lagi. So terdapat juga penulis-penulis yang masih berkarya pada tahun 60-an, seperti Aziz Hajarullah, Haji Kek dan Nur Jaya. Persoalan cerpen tahun 70-an bersifat universal, macam saya sebutkan tadi lah, sebab ada antara penulis ni yang telah pergi keluar negara. So mereka berkarya tu melihat karya-karyanya lebih bersifat universal, cerita tentang global juga, kisah-kisah masyarakat antarabangsa yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan tempatan. So ada juga teknik-teknik yang meningkat dengan aliran surrealism. Surrealism ni adalah dia adalah lawan kepada realism. Tahun 80-an ini, tahun siapa yang pernah berkarya pada 70-an, mereka terus berkarya pada tahun 80-an. So kesinambungan perkembangan sastra 60-an, 70-an ni masih wujud lagi pada tahun 80-an. So 1990-an dah mula muncul penulis baru. Ini tahun-tahun saya lah. Tahun-tahun saya yang saya kenal dengan dengan beberapa orang penulis baru ketika itu, muda yang sangat disanjungi, mewarnai dunia penulisan. Contohnya seperti Nisa Haji Harun, masih berkarya sampai sekarang. Dia kebanyakan penulis ketika ini dia merupakan pelajar-pelajar universiti, ya, yang datang daripada berbagai-bagai bidang. Contoh Nisa undang-undang, Maulana Syafi'i geografi. Kita ada SM Zakir, Utaya Sangker, Hizari Osman dan Faisal Tirani. So kebanyakan 90-an ni umur mereka sama seperti saya lah, sekarang sudah berada mungkin dalam umur 90-an. So saya berharap anda membaca sekali lagi buku sejarah kesusastraan Melayu, melihat perkembangan yang berlaku pada cerpen, novel, dan cuba kaitkan dengan apa yang ada karya-karya sekarang. Ya, adakah wujud persamaan ataupun bagaimana segi tema, bentuk, ya? Adakah karya-karya sekarang ni lebih berbagai, ya? Variety ke, ya? Macam-macam jenis dari segi tema. Cuba tengok balik. Dan boleh besok anda tengok dan jadikan idea kepada mereka yang nak menghasilkan ajaran penulis. Boleh lihat sejarah dan cuba perbaiki lagi, jadikan panduan untuk menghasilkan karya-karya selanjutnya. Baik, itu sahaja untuk kuliah kita penulisan cerpen. Kita harap kita akan dapat berjumpa lagi, insya-Allah. Saya doakan anda terus maju jaya. Jangan lupa postkan assignment anda dalam grup tu, ya, untuk progress dalam grup. Saya cuma nampak ada 2 grup sahaja yang post, ya. Dan bila anda post dalam Facebook, tolong tag saya sebab kadang-kadang saya terlepas. Ya, terlepas. So, make sure terus fokus dan didoakan. Selamat untuk anda, selamat berjaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.